Ini dah kawan sampai 8 tahun, siap tolong kat rumah basuh baju, tolong masak-masak bagai datang. Makcik, lihat nak datang ni, nak tolong apa-apa, gidik-gidik datang. Lepas tu besok nak kahwin, sibuk nak merisik dulu. Bagi tahu bapak kau, kami nak datang merisik. Merisik je 3 bulan. Nah, kan 3 bulan datang lagi. Tunang 2 tahun. Lepas tu tak jadi kahwin. Tak ke buang masa nama? Oh kak, faham ke tidak ni? Faham. Besok buat sama juga. Riwayat betul eh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Baik, kita bincang tajuk perkahwinan, betul eh? Ini di antara tajuk yang penting lah ibu sekalian untuk kita faham. Ada banyak tajuk kita bincang sebelum ini, tapi saya ingat ni antara juga yang terpenting. Kenapa? Sebab perkahwinan ini termasuk dalam suatu hal matlamatnya untuk menyempurnakan maqasidus syariah, ya, ataupun maqasidus syarak, ataupun tujuan syarak itu diturunkan. Antaranya hifzun nafs, hifzun nasab, artinya memelihara keturunan. Jadi dalam Islam, untuk memelihara keturunan ini ialah dengan cara melalui pensyariatan perkahwinan. Jadi saya ingatlah bila kita renung balik perbincangan kita, banyak kita bincang. Saya tak tahulah ingat ke tidak, Allahu a'lam lah tu ya. Kalau kita buat exam ni lulus ke tidak, Allahu a'lam. Tapi saya rasa dalam bab ini kita cuba hadamkan betul-betul supaya apabila kita belajar, kita boleh apply dia. Kerana tajuk ini penting, lebih-lebih lagi dalam konteks institusi kekeluargaan kita hari ini. Bukan di Malaysia saja, pergilah mana pun, ya, hatta di negara Arab, hatta di Saudi sendiri tempat Al-Quran turun pun, institusi kekeluargaan ni haru biru. Lebih lagi dengan keadaan yang baru sekarang ini, dipanggil apa istilahnya, culture shock. Sahabat saya ni, dia bukan orang Arab lah, tapi dia memang Arab. Cuma asal usul dia bukan orang Arab tapi orang Saudi. Cuma tak dapat kerajaan Saudi. Pasal asal usul dia ni Pakistan. Ya, jadi bapak dia masa dia kecil dulu lahir di sana, bapak dia tak nak ambil kerajaan. Jadi sekarang dah susah. Jadi dia tak dapatlah kerajaan. Tapi dia orang Arab, dia pun tak tahu kampung dia kat mana Pakistan. Cuma dikongsi dengan saya, yang saya nak sebut tu bahawa dia tu orang Saudi. Dia kata, Ustaz, hari ni masalah paling besar pada kami ialah masalah orang perempuan. Masalah orang perempuan. Sebab apabila dipanggil liberalisasi, dipanggil, kita kena beza di antara liberalism, liberal dengan liberalisasi. Payah benar nyebutnya, ya. Dia ada dua benda tu, ya. Yang satu tu dipanggil liberal dalam konteks pemahaman liberalism, ya. Ini liberalisasi ini artinya satu konsep, konsep kehidupan. Jadi
dia memberi culture shock pada orang yang dulunya sangat terikat dengan adat dan budaya. Seorang Arab ni mengikat dia bukan agama, budaya dia, ya, budaya bangsa Arab tu. Jadi akhirnya apabila dia dikeluarkan daripada ikatan budaya tadi, maka dia jadi pening. Dan yang paling pening orang perempuan. Sehingga hari ni antara kes-kes yang banyak sekarang ni yang berat di Saudi ialah kes syabu, dan dia menyasarkan orang perempuan daripada kalangan orang perempuan muda. Jadi nak sebut bahawa institusi kekeluargaan ni, walaupun di tempat di mana Nabi SAW diutuskan, Al-Quran diturunkan, itu realiti yang berlaku. Ini kita tak boleh nafilah. Bukan soal kita nak memburukkan, tapi saya nak sebut perlu diberi perhatian. Sebuah riwayat daripada Mujahid, katanya ada setengah para sahabat, di antaranya ialah Uthman bin Maz'un. Saya ingat, kalau ibu-ibu ingat dulu kita cerita pasal Abdul Rahman bin Auf, kau tak sahabat saya, ni di awal dulu. Bukan dalam sini, ataupun sebelum tu saya sebut, kita bercerita, tak apa. Daripada seorang ada setengah para sahabat, di antaranya Uthman bin Maz'un, Abdullah bin Amru, mau hidup terus membujang dan berkebiri, yakni memotong buah pelirnya, kemudian memakai pakaian guni dalam bentuk rupa meninggalkan semua keduniaan. Lalu turunlah firman Allah yang di atas tadi dan firman-firman yang selepasnya. Firman Allah yang di atas tadi itu surah Al-Ma'idah 87, muka surat sebelah tu, ya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan, satu hadis yang panjang, saya baca maknanya. Ada sekumpulan sahabat Nabi SAW datang ke rumah Nabi SAW. Tuan-tuan, ibu-ibu kena imagine kan, rumah Nabi SAW ni masjid, itu rumah Nabi sebelah situ, makna rumah Nabi SAW ni memang di masjid. Jadi jangan kita imagine macam rumah kita pula duduk kondo, macam mana sahabat datang kan, penuh pula dekat post guard tu, orang menunggu. Dah, rumah Nabi SAW ni dekat dengan masjid. Bukan dekat, memang bersambung dengan masjid. Dulu bersambung lah, sekarang dalam masjid. Kemudian bertanyakan kepada isterinya tentang pengibadatan baginda. Apabila mereka diberitahu tentang pengibadatan baginda, mereka menganggap masih terlalu sedikit ibadahnya. Kemudian mereka mengatakan, mana boleh kita ukur diri kita dengan Rasulullah SAW, kerana baginda telah diampunkan dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka berkata seorang mereka, aku akan berpuasa sepanjang waktu, yakni terus menerus, dan tidak akan berbuka sama sekali. Yang kedua pula berkata, aku akan terus bangun malam beribadah dan tidak akan tidur sama sekali. Yang ketiga pula berkata, aku akan menyingkir diriku dari wanita dan tidak akan menggauli mereka sama sekali. Apabila berita ini sampai ke telinga Nabi SAW, baginda sedang menerangkan kepada orang-orang itu tentang kekeliruan mereka dan ketidaklurusnya pemikiran mereka. Baginda berkata, ingatlah bahawa aku inilah yang paling kenal akan Allah dan paling takut kepadanya, ya? Kata Nabi SAW. Kemudian, akan tapi aku bangun malam dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku juga mempergauli isteri-isteriku. Ingatlah, sesiapa yang menyimpang dari jalanku, yakni caraku, maka ia bukanlah daripada golonganku. Hadis yang direkodkan Imam Bukhari dan lain-lainnya. Berkata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis yang direkodkan Imam Bukhari, radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Maz'un at-tabattul walau adhina lahu lahtasayna. Rasulullah SAW menentang dipanggil cita-cita ni, bukan cita, kita panggil apa terjemahan ni? Dia panggil apa? Cetusan hati, tu panggil apa? Cita-cita ni macam suatu impian lah pula kan, dia panggil apa? Macam hasrat. Hasrat Uthman bin Maz'un dah hidup membujang, dan sekiranya baginda Uthman bin Maz'un dibenarkan hidup seperti itu, nescaya kita semua akan berkebiri. Berkebiri ini maknanya apa? Mandul. Tabattul ni mandul, pemandulan.
Rasulullah SAW juga telah menyampaikan seruannya kepada para pemuda umumnya dengan seruan berikut, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wahai pemuda, barang siapa di antara kamu yang mampu berkahwin, berkahwinlah, kerana berkahwinan itu akan menutup pandangan dan menjaga kemaluan. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dari sebab sabda inilah maka setengah para ulama telah menghukumkan bahawa perkahwinan itu wajib ke atas lelaki muslim, tidak boleh tinggalkan selama mana ia dikira mampu berkahwin. Setengah ulama lagi mengikatnya dengan syarat jika pemuda itu sudah berkeinginan dan bimbang atas ini akan melakukan perbuatan keji, maka hukum wajibnya lebih diberatkan. Seterusnya, seorang muslim tidak patut menyekat dirinya dari berkahwin dengan alasan takut sempit rezekinya atau bimbang tidak terpikul tanggungjawab menanggung isteri dan seumpamanya. Maka sewajarnya dia berusaha dengan sedaya upaya untuk menagih rezeki yang dijanjikan Allah serta menunggu kurniaan dan bantuan Allah yang dijanjikan kepada setiap orang yang berkahwin, yang bermaksud demi untuk memelihara kehormatan diri dan menjauhkannya dari noda dan dosa. Allah SWT berfirman, Surah An-Nur ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Mafhumnya, kawinkanlah anak-anak kamu yang belum berkahwin dan orang yang sudah patut berkahwin daripada hamba kamu yang laki dan hamba sahaya kamu yang perempuan. Jika mereka itu orang-orang miskin, nescaya Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dari kurniaan. Dan sabda Nabi SAW sebagaimana yang direkodkan di Imam Ahmad, An-Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum an-nakihu alladhi yuridul 'afaf wal mukatabu alladhi yuridul ada wal ghazi fi sabilillah. Tiga manusia yang berhak akan ditolongi Allah Subhanahu Wa Taala itulah orang yang berkahwin kerana hendak menyelamatkan dirinya daripada perbuatan keji, hamba makatib ataupun hamba mukatab. Ya, mukatab ni artinya yang mengikat janji dengan tuannya untuk menebus dirinya dari penghambaan dengan bayaran di persetujuan. Ini dia nak bebas lah. Yang bermaksud hendak menunaikan bayaran ke atas kepalanya dan orang yang berperang di jalan Allah. So tiga golongan ni dapat bantuan Allah Ta'ala. Ibu sekalian, saya baca terus ni, satu intipati yang penting untuk kita faham ialah sebab zaman ini, saya pernah sebut dulu dalam kuliah kita, saya tahulah ibu-ibu ni ingat ke tidak, kan di radio ada orang menyebut, dia kata dia kata macam ni, di radio ni dia kata kita apa pemening kepala sibuk, kita tak ada pasangan nak kahwin, kita hidup macam ni pun kita bahagia, kata dia. Ini pada saya, menurut saya lah sebagai pendengar yang boleh mendengar sebentar lalu, saya kira itu sebagai satu seolah-olah satu kempen. Orang yang tak kahwin, tak fikir kahwin lah. Dia terbalik. Sebab isu perkahwinan ini pertama sunnah Nabi SAW. Hatta kalau Allah tercampak pula hatta kalau umur dia 50 tahun pun apa masalah? Apa kalau orang 50 tahun tak payah buat sunnah Nabi SAW? Sebab itu disebut tadi, hukum wajib itu bila matlamat perkahwinan itu untuk memelihara maruah, baik laki-laki baik perempuan. Maknanya kalau orang itu dia perlu kepada untuk berkahwin disebabkan untuk nak menjaga maruah dirinya. Maksud maruah dirinya supaya dia tak terlibat dengan zina atau dia tak terlibat dengan masalah-masalah akhlak yang berlaku hari ini. Kerana orang ni dia nak berpasangan, maka dia tak boleh berkahwin, dia pun pergi dengan cara yang lain. Ini yang kita tengok hari ni, orang apa nama ni, dia panggil trip yang jambu aduk laki perempuan tanpa ada batas. Isunya apa? Isunya simple, pasal dia nak berpasangan tapi dia tak ada pasangan. Jadi orang-orang yang dalam keadaan begini wajib dikahwinkan dia. Tapi kadang-kadang kita lah mak bapak ni terlampau, apa dia panggil? Apa dia panggil istilahnya? Taste tinggi sangat.
Taste tinggi sangat. Entah apa benda yang dia nak betul tu. Kan? Nak kahwin, kalau boleh suami tu biarlah tough sikit, kata dia. Ibu sekalian, saya nak sebut bahawa kita tu, saya kata, kalau orang tak mengaji tu lain cerita lah. Kita orang mengaji ni payahlah. Kalau itu kita punya fikir, payah. Memang ada orang kata, Ustaz, memanglah Ustaz belum, tak. I walk my talk. Saya pun dah ada menantu. Tua dah lah, tengok gaya tua. Saya pun ada menantu dah. Dan saya lebih percaya cara zaman dulu. Saya cakap dengan anak-anak, tak payahlah korang percaya sangat orang kat luar ni. Kan, ini semua lahiriah aja. Tengok tudung labu, belum tentu baik lagi. Saya cakap dengan anak saya macam tu. Saya ustaz. Sebab saya bercampur dengan orang. Jadi saya lebih percaya kaedah dulu. Kaedah dulu apa? Kak Zaimah ada kenal orang. Kata Ustaz, anak orang ni Ustaz, saya kenal Ustaz, baik dia. Cara tu lebih tepat. Cara sekarang ni tengok, nampak pakai kepiah tu, ada jubah pakai, baik ni. Jadi saya nampak zaman sekarang ni, zaman orang dipanggil apa? Kita panggil apa? Zaman kita terinfluence. Kita mudah diinfluence orang, betul tak? Orang sana pamer ini, pamer itu, jadi kita rasa, oh ini bagus, ini baik. Saya nak beritahu ibu sekalian, itu saya kata, saya bukan orang tua, kan? Tapi tua lah. Cuma saya bukan zaman-zaman tu, zaman-zaman duduk dapur, ada orang datang, malu, lari, gede-gede, lalu. Bukan, saya bukan zaman tu, kan? Sungguh, tapi oleh kerana saya bergaul dengan ramai orang, saya pergi jumpa ramai orang, saya jumpa peringkat anak-anak, saya, walaupun saya ceramah di TV sampai ke forum perdana, saya bagi ceramah untuk anak-anak Jas 1, tapi tak selalulah, mabuk sikit nak melayan budak-budak Jas 1 tu, pasal ceramah dengan dia 1 jam tu kita habis energi untuk separuh hari. Pasal dia tak sama macam ibu-ibu ni, dia bertenang je, tenang. Dia dengar, dia tak dengar, dia bertenang. Budak-budak ni kalau tak dengar, hara dia. Saya pergi. Tapi keadaan, supaya apa? Supaya saya boleh absorb apa keadaan semasa. Kalau kita dengar orang tua je, dia lain. Bukanlah orang tua sangat, janganlah terasa. Tapi dia lain. Maknanya, kita panggil orang yang dah melalui kehidupan, kadang-kadang dah establish, kehidupan tu dah establish. Maksud establish tu bukanlah dah kaya gitu, tak. Bermakna dia dah ada satu flow kehidupan dia sendiri. Beza dengan anak-anak ni. Kak, anak darjah 6 sampai dibawa kes polis sebab terlibat hubungan seks dengan pelajar tingkatan 1, dan bukan sekali. Ini bukan cerita reka dengar dalam media sosial, tak. Saya pergi ke sekolah tu sendiri. Cikgu tu sendiri, ada di antara cikgu tu pula terpaksa dah tambah kerja pula, kena pergi ke balai polis Nasi. Bila saya tanya, adakah budak ni besar sangat agaknya? Tak ada Ustaz, budaknya kecil je, tak macam Jas 6 pun. Maknanya apa kita nak memikirkan, ibu-ibu sekalian? Sebab tu saya kata, saya secara peribadi, saya kata, saya dah tak percaya dekat orang punya luaran. Walaupun saya sendiri berjubah, walaupun saya sendiri berkepiah, saya kata, tak usahlah kau tengok dengan jubah, dengan kepiah orang tu. Sebab saya pun pakai jubah, saya pun pakai kepiah. Jadi saya tak adalah tujuan untuk menghina pasal saya sendiri pakai kepiah. Kalau saya tak pakai jubah, macam saya lah, saya kata, tuan-tuan apa benda lah, kalau Ustaz TV je layan bukan main lagi. Orang akan kata apa? Ustaz tu tak masuk TV, dia dengki lah tu. Sekarang saya masuk TV, saya cakap macam tu, nak cakap apa? Boleh faham tak? Saya nak menceritakan soal masyarakat. Hari ini berjubah ini bukan satu benda yang pelik. Bukan macam dulu. Pakai kepiah ni benda common.
pakai kepiah pun belum tentu lagi kalau suruh jadi imam, mau jadi imam. Saya siap bertolak jadi imam, reverse balik ke belakang, tu keluar balik dia. Maknanya saya nak sebut pakaian hari ni. Dulu kak, zaman-zaman saya kecil, zaman mak saya Allah yarhamha, zaman TV, zaman peti ais lagi banyak tudung daripada orang. Boleh faham tak? Tengok orang tak bertudung, peti ais bertudung. Tengok orang tak bertudung, TV bertudung. Ha? Setuju tak, cik? Betul tak? Ha. Berapa umur cik sekarang? Berapa? Berapa? 7. Masya Allah. Ha. Ni pangkat-pangkat mak saya. Mak saya kalau hidup, Allah yarham, 70 juga. 53. Ha. Maknanya zaman itu, makna kalau orang yang bertudung tu insya-Allah itu kira hebatlah. Zaman tu. Zaman sekarang tudung ni tak ada makna. Bukan penilaian. Sorry to say. Oh, pakai pudar. Saya, keluarga saya pun ada yang pakai pudar. Itu cakap lah. Dan rumah saya pun dulu pernah pakai pudar. Anak saya pun dulu pernah pakai pudar. Dia nak menemankan anak dia sekolah tahfiz. Anak dia sekolah tahfiz pakai pudar. Jadi seorang-seorang kesian. Dia pun pakai pudar juga. Saya nak sebut bukan soal pakai pudar, saya nak kata orang pakai pudar jahat. Saya, keluarga saya. Bukan soal pakai tudung labuh. Keluarga saya pun pakai tudung labuh. Tapi itu bukan judgement hari ni. Faham? Dan nilai kepada untuk nak bina keluarga tu bukan pada itu hari ni. Sorry to say. Kalau, minta maaf lah kalau yang tudung labuh terasa pula. Tapi kita bukan kata individu, kita kata umum. Kadang tudung labuh itu yang buat porak-poranda dalam keluarga besan paduai. Waliyazbillah. Elok lagi yang pakai tudung selempang daripada tudung labuh. Nah, saya nak sebut bukan soal tudung. Saya kata kalau penilaian pada pakaian, this is not the time, not the right time. Understand? Saya kalau marah tu cukup penting. Ya, sungguh. Kalau cerita pasal jubah, ni common time orang pakai jubah. Ni bukan zaman dulu. Zaman dulu kalau pakai jubah ni Masya Allah, boleh bawa tasbih kulu kili lah. Tak, ni jubah perempuan. Saya ingat zaman saya belajar tahun 97, tahun 96, 97, 97, 98, 99, 2000. Zaman tu, kalau balik daripada Jordan tu, bawa jubah tu, oh, orang seronok betul. Pasal kat Malaysia tak pernah ada jubah. Sekarang macam-macam jubah ada. Jubah apa tu nak sebut je lah. Sebab itu saya nak sebut, ibu-ibu sekalian, yang kita nak highlight ni jangan terlalu ambitious. Sebab itu kata Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinakum wa khulu wa man tardawna dinahu, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau datang orang yang kau redha dia punya agamanya, akhlaknya, dua benda ni Nabi sebut, fazawwijuhu, kawinkan dia. Kawin. Oh, tapi umur dia lebih kurang anak saya yang sulung. Anak sulung pun dah ada cucu. Pedulilah kak. Kalau itu elok orangnya, jalan. Oh, tapi ini bukan bujang, ini pernah kahwin dulu. Soal pernah kahwin itu kan isu dia. Kalau elok akhlaknya, agamanya bagus, jalan. Sebab itu saya kata, kita nak kenal tu payah. Saya sebut tang itu yang saya sebut soal pakaian, soal penampilan. Susah hari ni. Kita ni, dia panggil hari ni semakin kita tengok orang nak kepada agama, semakin sama. Semakin sama, bukan sama. Semakin sama atau sama? Sama dia panggil apa? Ha? Sama lah. Ini bukan orang Melayu ke Melayu kan? Makna sama semakin tak jelas kita nak lihat agama pada orang. Pasal sama semua.
Yang masuk pub pun pakai tudung. Masuk kelas malam pakai tudung. Macam kita tengok orang di Indonesia lah, yang pergi gereja pun bertudung. Orang Bali pun pakaian macam orang Islam juga. Jadi saya kata tadi, kesamaran tu. Jadi kaedahnya ialah kita tanya kepada orang, mana ada tak cik mana-mana anak lelaki orang bagus, Ustaz anak orang tu bagus, tapi takkan kita pula pergi pinang dia pun boleh juga. Kita ni orang Melayu ni terlalu pegang sangat, takkan pergi cari timba. Sekarang ni bukan pergi cari timba, sungai pergi cari rumah lagi terus. Mengada macam-macam, pergi cari timba. Ibu sekalian, maknanya saya nak beritahu, jangan ada satu dipanggil apa, pemikiran dalam keluarga kita, oh mak Along tak nak kahwin lah, kita janganlah cakap dengan dia. Memang dia jadi sensitif. Long, kau bila nak kahwin? Mak-mak dia pun tak ada kerja, sibuk bila nak kahwin. Bagilah dia motivasi. Long, Along jangan putus asa, kahwin ni sunnah. Kalau Along kahwin umur 48 pun tak apa. Kadang-kadang orang begitu, dia masuk 40, tak dah, I close my heart. I close my heart. Faham ke tidak ni Bapak sekalian? Sebab saya kata ini ada satu fenomena begitu. Dulu pernah dibincang tentang orang perempuan mengambil anak angkat. Ingat tak? Kan orang perempuan suka ambil anak angkat kerana dikhawatiri menghilangkan rasa dia untuk berkahwin. Dia panggil apa? Adopting. Ini pun bukan boleh cakap orang putih ni. Kan? Maknanya ambil anak angkat lah. Dulu satu ketika dulu, kalau perasan, dia jadi macam trend. Orang perempuan umur baru 20 lebih begitu dah ambil anak angkat. Konon-kononnya nak fokus pada kerja, dia dah ada anak. Jadi dia tak perlu ada tanggungjawab nak melayan suami. Sibuk kena suami, nak makan, nak minum, basuh baju lah, apa segala macam. Jadi dia melayankan anak. Jadi dia kata, yang penting dalam keluarga ada anak. Jadi tak ada suami pun aku ada anak. Itu bahaya tu. Saya ingat dulu pernah dibincang. Dia panggil trend. Bukan soal ambil anak angkat tu salah, benda itu ada dalam Islam. Tapi saya kata trend orang, dia ambil anak angkat, dalam kepala dia apa? Oh makcik, tak payah ada laki pun aku boleh ada anak. Lagi senang, sebab anak tu pun kalau namanya Pauziah, dia letaklah nama Pauziah macam orang tua tak? Kan? Siti Nur Khalisha. Ini nama-nama yang common lah, tengok. Binti Azizi, contoh. Dia bintikan dengan nama bapak budak tu, contohlah. Apa masalah? Dia ada anak seorang, dan budak tu pun takkan rasa dia tu anak angkat. Boleh faham tak? Sebab memang mak dia tu pun tak ada bapak. Bukan mak dia tak ada bapak, mak dia tak ada suami. Mak dia tak ada bapak, lain pula begini. Mak dia pun tak ada suami, jadi dia tak ada konflik. Boleh faham tak? Kecuali kalau orang dah berkahwin, dia ambil anak angkat yang dia nama, katakan Mazlan, contohlah, nama orang tua betul Mazlan, kan, laki dia nama Pauziah, contoh. Tiba-tiba ambil anak angkat, anak tu bin dengan nama bapa asal, contohnya katakan bin Karim, kan dia konflik kat situ kan. Anak tu akan rasa ini bukan bapa aku sebenarnya ni, kata dia. Tapi kalau macam itu, dia boleh rasa takkan ada konflik. Sebab apa? Bin Azizi. Jadi kalau besok budak tu besar pun tanya, mak ayah mana? Tu saya tanyalah, kata dia. Ini bahaya punya budaya. Sebab itu Nabi SAW sampai sebut, kan hadis saya baca tadi kan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dalam hadis tu di hujung, siapa yang tak suka dengan sunnah aku bukan kalangan aku. So saya kata ibu sekalian, jadilah yang 30 orang datang mengaji ni, kita letak pemikiran kita. Jangan sekali-kali sebut saya tak anak saya pun. Kalau kata tak nak kahwin, nak tak ada. Itu bukan pemikiran kita.
Hatta dengan anak buah pun kadang-kadang tanya, kau bila kahwin? Kamu ada rasa nantilah, belum ada rasa nak kahwin? Tak. Kena rasa nak kahwin. Cuma bila nak kahwin tak tahu, itu je. Pemikiran baik. Sebab itu tujuan daripada pensyariatan perkahwinan itulah untuk memelihara keturunan. Pertama, keturunan kita supaya teratur. Pasal ada perkahwinan kan, ada pernikahan. Yang kedua, supaya keturunan umat Islam ini berterusan ada. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, di hari kiamat besok aku akan berbangga dengan umatku. Kenapa? Sebab umatku ramai. Itu. Faham? Ibu-ibu sekalian. Maka aisarahun, yang paling baik, yang paling mudah. Jangan sesusah. Tak payah nak dikikir sangat. Saya pun kadang saya tak faham apa hal lah mak-mak ni. Saya warning orang rumah si. Kalau orang rumah saya menonton, minta maaf lah. Saya kata, tu saya dikira, oh anak kita ni hantaran mengikut kita besarkan dia. Ingat apa benda, jual kereta ke apa? Tu saya kira begitu. Hantaran ini sebenarnya, mahar ni untuk yang nak kahwin, itu hadiah untuk dia daripada suami dia. Jadi patutnya kalau orang tanya berapa hantaran, awak yang nak kahwin, awak yang nak beri hadiah pada isteri awak, awaklah decide. Awak decide berapa awak nak bagi. Itu kan sebagai awak menghargai isteri awak. Dan anak pun pesankan, ini duit simpan. Inilah tanda pemberian suami engkau. Simpan. Terus ada guna pakai, simpan. Dikembangkan tak apa, terus ada guna pakai. Tapi kita mak-mak ni duit antaran. Baik kena kahwin. Sebab kita pula sibuk nak buat kena kahwin besar-besar, kecil tak mau. Pada muka. Saya dulu sebelum saya kahwinkan anak, saya minta maaf lah, saya kahwinkan tak jemput. Sebab kalau saya jemput, jenuh saya satu Malaysia nak dijemput. Sungguh. Baru je kahwinkan. Bulan sudah. Saya panggil kecil je. Saya panggil keluarga je. Panggil keluarga pun kecil pun besar juga. Tapi taklah besar sangat. Jemputan tak ramai, 300 orang je. Bukan 300 jemputan bawa tenang, 300 mulut orang panggil. Kan bahasa orang buat kenduri kan. 300 jemputan ke 300 mulut? 300 mulut. Tertenang je. Dulu masa seluar kenduri orang kata, ustaz boleh lah, belum nak kahwin anak, besok kahwin anak tahulah. Sekarang saya dah kahwin kan. Nak cakap apa? Cakap. Dah sungguh saya ceramah benda ni dulu. Mak-mak lah, ustaz belum kahwin anak boleh lah, besok kahwin anak tahulah. Tahu apa benda. Sekarang saya dah kahwin kan. Macam Jawab. Nah, benda ni atas kita kak. Oh tapi ustaz, kalau kita tak panggil orang tu, kak, kalau kita panggil saya lagi banyak nak kena panggil. Saya lagi banyak nak kena panggil. Kalau kita nak kira macam tu, kiamat dunia kita. Lorong ni, lorong tu, kedai ni, kedai tu. Lah kali semua Petronas kita panggil. Sebab semua kita pernah beli, berhenti kat Petronas. Betul Makcik? Sekali dengan jurutol pun kita panggil. Ada kerja. Nah, sorry to say lah tuan. Orang kita jadikan benda tu jadi benda masalah besar. Buatlah. Yang simple. Saya buat kat masjid je. Orang tak percaya, ya ke tidak? Ya ke tidak? Takkan Ustaz TV punya. Apa? Ingat Ustaz TV nak kena buat apa? Dekat istana. Buat apa tenang. Saya cakap dengan rumah saya, apa kita buat besok akan jadi pandangan orang dan contoh. Orang akan cakap, Ustaz buat begini, Ustaz buat begini. Saya nak sebut ibu-ibu sekalian, yang penting kahwinkan anak-anak kita. Macam apa? Oh apa? Opah ni termenung pula. Opah yang terfikir nak kahwin pula. Sambung sikit. Melihat wanita kerana tujuan bertunang. Kadang-kadang kita bincang tajuk ni, saya kadang-kadang menong kat mana dia punya rationalism perbincangan ni. Boleh faham tak?
Ibu faham ke tidak tajuk ni? Baca tajuk ni, belum bincang lagi. Melihat wanita tujuan bertunang. Dia punya bukan rational lah payah no. Kan? Dari segi perbincangan tu. Sebab apa? Kita kat Malaysia ni memang tengok orang dah. Oh makcik, faham ke tidak? Habis yang beria sangat majlis bertunang, inilah orangnya. Oh makcik, budak ni dah kawan 8 tahun dah. Kita semua tak ada kerja ke belaka. Sungguh. Orang dulu-dulu lain lah makcik. Dulu-dulu tak pernah tengok lan kau balik anak mungkin kerja kat Podison Askor. Kan pakai surat kan dulu kan? Surat. Kehadapan anak ndek. Pulang bulan ini ayah anda dan bunda ada benda nak bincang. Kan? Dia pun balik. Ada apa ayah? Ayah ingat nak kahwin dengan kau lah. Ada orang beritahu ni, anak Haji Karim kampung sebelah tu bagus. Dia dah tengok belum budak tu? Si Mazlan tu pun tak tengok, dia pun tak tengok. Yang beritahu siapa? Kak Zaimah lah beritahu. Contoh. Zaman dulu padan lah, betul tak? Jadi kita pun pergilah merisik dulu, merisik. Sebab takut-takut pinang orang yang itu tujuan risik tu. Supaya kita, siapa punya telefon, angkat telefon. Jangan malu angkat telefon, angkat. Suami telefon tu, kod dia cari kicap tak jumpa. Jangan reject. Kalau suami angkat. Kuliah saya dibenarkan angkat telefon, bahkan wajib angkat telefon kalau suami telefon. Faham? Jangan di reject lepas tu siap WhatsApp. Awak ni orang dalam kuliah ni. Kalau panjang, bangun sekejap pergi kat belakang. Apa hal? Kicap tak jumpa. Atarah. Ibu sekalian, sebab itu ada risik itu. Sebab orang dulu-dulu dia belajar juga, cuma dia tak duduk macam ini, belajar kitab. Bukan main lagi berkitabnya. Kan? Bertahun-tahun kitab tak habis-habis. Dan sampai PhD rasanya dah ni. 2000 berapa? 2012. Tapi saya rasa tak salah lah. Pasal dekat TV Hijrah punya dah habis dah. Sini je tak habis. Kan? Sebab hari tu Ustaz absent pun 2 tahun juga. Kan? Jadi kena tolak lah semua tu. Ibu sekalian, sebab itu dulu orang ada risik sebab dia orang belajar. Dia belajar simple je dulu. Kadang-kadang imam surah je ngajar. Kau kena ingat jangan kau sampai kau pinang orang punya tunang. Pergilah tanya dulu. Itu yang risik. Pergi risik, bawa cincin risik. Cincin risik tu nak tunjuk bersungguh merisik tu. Kan? Jadi kata ini cincin risik, kata dia. Jadi orang yang terima tu pun, oh, ada orang merisik ni. Ni bukan tanya-tanya saja ni, merisik betul ni. Anak tadi siapa nama? Karim. Karim. Anak Bang Karim ni sebenarnya dah ada orang punya ke tidak? Seingat aku tak tahulah, tak ada. Orang datang-datang nanya pun tak ada. Itulah kami nanya. Ingat nak bagi untuk anak bujang kita orang ni. Anak bujang kat mana? Dekat Podison. Tengah bawa kapal. Contoh. Jadi selesai. Inilah kami tinggal tanda. Nanti insyaAllah tengok macam mana kita datang balik. Datang pula tunang. Tadi merisik tak jumpa budak perempuannya pun. Tanya je dulu. Nak tengok mana satu budaknya. Rupanya 12 anaknya semua perempuan. Berderet-deret. Mana satu nak? Sudah, yang mana satu pula ni? Kan contohlah. Tak dulu-dulu begitu. Tu yang sampai perasan tak kenapa bila orang kahwin hakim pula jurunikah, dia sebenarnya pembantu jurunikah. Dia panggil, mana pengantinnya mana? Sebab tu dari Samsu tengok betul ini orangnya. Tengok IC.
Kadang-kadang dia tak nak kahwin, dia baginya IC kawan tu, adik dia punya IC, kakaknya dia halakan ke depan. Ada? Betul tak? Yang orang nak kahwin bukan kenal. Kahwinlah kawan tu. Dah Zunaidah yang nak dikahwin Junaidah contohlah, dekat-dekat pula nama dia pun timba je. Inilah orangnya. Kahwinlah kawan tu. Besok beritahu sebenarnya saya bukan Junaidah, saya Zunaidah. Sebab itu rasionalnya untuk tengok. Boleh faham tak? Risik tengok. Faham makcik? Ini dah kawan sampai 8 tahun, siap tolong kat rumah basuh baju, tolong masak-masak bagai datang. Makcik, Lian nak datang ni, nak tolong apa-apa, gidik-gidik datang. Lepas tu besok nak kahwin, sibuk nak merisik dulu. Bagi tahu bapak kau, kami nak datang merisik. Merisik je 3 bulan. Nah, kan 3 bulan datang lagi. Tunang 2 tahun. Lepas tu tak jadi kahwin. Tak ke buang masa nama? Oh kak, faham ke tidak ni? Faham. Besok buat sama juga. Nah, sekarang orang tak berani dah bantah saya pasal saya dah buat. Kan? Dulu orang bantah. Nah, jadi saya pun redha jugalah kena bantah kan, pasal kita tak buat lagi. Nah, sekarang saya dah buat. Nak kata apa? Sama. Saya buat benda sama. Anak saya pergi kebetulan balik kampung, itu pun sama juga. Orang kenalkan. Saya punya menantu, saya pun tak kenal. Balik kampung, pergi singgah. Dia kata, jom kita singgah. Ni rumah saudara ni. Okey, singgah. Tengok, oh, belajar mana? Jadi, dan tengok, dia pun dah tengok anak kita pun dah tengok anak dia. Itulah kali pertama pun jumpa. Dia pun tak pernah kenal. Rupanya ada yang mengenenkan dekat belakang. Kita tak tahu cerita, saya pun tak tahu cerita. Tak lama datang rumah, dia main datang terkejar. Dia salah orang, kita bukan jenis duduk rumah. Kuliah, bila masih ada di rumah. Dia duduk terkejar, main terkejar je. Datang, tak ada. Kan? Tapi datang mula, korang nak merisik lah tu. Kan? Tapi nak tebuk merisik malu katnya. Maka, besan saya kata, datang menyinggah. Kan? Saja nak jumpa Ustaz tak ada. Saya rasa kat Mekah masa tu kot, silap, masa kat Mekah. Kali kedua datang lagi, pun kat Mekah juga. Kali ketiga tak boleh, tu bagi tahu, ini sebenarnya nak bincang sikit lah pasal budak-budak ni. Kan cakap terang-terang kan senang. Kan? Datang, oh, okey. Kita ni Ustaz, besok kita datang ni, kita bawa lah majlis terus. Tu lah, sekali jalan. Ni kita kira berapa cincin. Saya kata apa hal pakai kira cincin pula. Yelah, nak merisik sekali tunang. Saya kata, kebetulan bapaknya imam, saya kata, Mam, yang mudah-mudah sudahlah. Kalau nak bagi cincin tu hadiah, bagi je. Saya pun tak nak ambil tahu. Sudah, datang untuk tunang. Kan? Dan sampai macam Ustaz, majlis benda kita makan ni sudahlah, apa ada hal sampai makan dengan kita berberak, habis cerita nak berpantun-pantun bagai. Dia tak tahu orang yang mengikut tu kaki kebas, dia bukan main, dia sedap lah, dia berpantun berdua. Pulau Pandan jauh ke tengah, itu kerja dia. Makan, habis cerita, dah selesai. Ni bila kita tetapkan bulan je sudahlah. Tarikh ni kita tengok yang sesuai nanti. Hantaran itu bukan kerja saya. Itu hadiah dia nak bagi pada bakal isteri, dibincang duduk. Dah habis. Simple je sudah. Nak sarung cincin, tak payah sarung-sarung. Hantar je cincin kat belakang, bagi dia. Tapi orang perempuan punya kerja, dia buat secara rahsia juga, sarung juga. Kau tak ada kerja. Oh kak, saya dijemput untuk jadi ketua rombongan lelaki, ketua keluarga perempuan. Itulah kerja orang kita. Okey, seterusnya sarung cincin. Mana cincin? Cincin. Hantar.
Oh, cincin. Cincin. Habis ingat apa? Rantai bersikal ke dia bawa? Tak apa orang kita ni. Satu rumah pusing. Cincin. Kalau yang jenis pandai sikit tengok, ni gelan rotan grade 8 ni kata dia. Tak ke kurang hajar dengan orang dengar tu. Sakit hati orang yang bawa tu. Faham ke tidak makcik? Tak ada kerja. Saya berapa? Sebab daripada umur 23 tahun saya dah pergi Minang. Bukan Pinang untuk saya, Pinang untuk orang. Umur 23 tahun dah jadi ketua rombongan. Kak, saya kahwin umur 22. Saya kahwin umur 23, sorry. Umur 24, tahun 2023. Tahun 2023 saya dah start jadi ketua rombongan. Tu saya naik menyampah tengok perangai orang nak kahwin ni. 2023 ni 2000. Apalah 2023? 2003. Saya kahwin 2002, 2003 dah jadi ketua rombongan. Bayangkanlah, sepanjang itu sampai hari ni tak kemuak nengok perangai orang, mengada-ngada. Sebab itu sekarang saya tak pergi canda. Kalau saya jadi belah perempuan, nak cincin, ada sarung cincin, sarung. Dah orang lelaki keluar pergi makan, sarung cincin ni orang perempuan, tak payah nak menyebuk. Cincin, ni cincin, tak payah pemening kepala, memang cincin, biar dia sarung. Mengada satu rumah, kalau 50 orang, tak ke 50 kali cincin dihalakan ni. Ngaku Melayu. Tak maaf emosi sikit. Tak. Diperbolehkan hukum syarak apabila seorang Muslim sudah berazam untuk berkahwin dan niatnya sudah bulat untuk meminang seorang wanita untuk melihat kepada wanita itu sebelum melangkah kepada perkahwinan dengannya, supaya dia benar-benar tahu dan kenal siapa yang hendak dilamarnya itu. Tidaklah wajar baginya meneruskan lamarannya dengan bertutup mata agar terselamat dari salah lamaran dan terjatuh ke dalam keputusan yang bakal menyeret kepada perkara yang tidak diingini. Semua ini ialah kerana pandangan mata itu akan menggerakkan hati. Biasanya pertemuan mata dengan mata itu akan membuka jalan untuk pertemuan hati dan pertemuan jiwa. Muslim telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah, mafhumnya, sekali peristiwa ketika aku berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang lelaki memberitahu Nabi SAW bahawa dia akan berkahwin dengan wanita dari suku Ansar. Maka Nabi SAW bertanya, sudahkah engkau melihatnya? Jawab lelaki itu, belum. Baginda menjawab lagi, pergi dan lihatnya dahulu, kerana pada mata wanita Ansar itu selalunya ada yang kurang menyenangkan. Al-Mughirah bin Syu'bah memberitahu bahawa dia pernah minang seorang wanita, dan apabila Nabi SAW diberitahu, baginda menyuruh melihatnya terlebih dahulu, dan baginda berkata, unzur ilaiha fa innahu ahra ayyudima bainakuma. Lihatlah dahulu kepadanya, kerana demikian itu dapat menyamin untuk mengekalkan kamu berdua. Lalu Al-Mughirah pun datang kepada bapa wanita itu dan memberitahu keduanya apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ternyata seolah mereka kurang senang terhadap permintaan itu. Kebetulan sekali wanita itu mendengar apa yang dikatakan Al-Mughirah daripada dalam biliknya. Lalu dia menyampuk, apakah benar Rasulullah SAW menyuruh melihatku? Sekarang lihatlah, kata wanita itu. Berkata Al-Mughirah lagi, aku melihat wanita itu dan kemudian berkahwin dengannya. Hadis direkodkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Tirmizi, Ibnu Hibban dan Ad-Darimi. Dalam hal ini Nabi SAW tidak perlu menetapkan kepada si Mughirah dan lelaki yang sebelum itu kadar dan tempat dibolehkan bagi seorang yang minang itu melihat wanita yang dipinang. Berkata ulama, terbatas pada wajah dan telapak tangan saja. Akan tapi sudah ditetapkan dahulu dari ini bahawa wajah dan kedua tapak tangan itu memang dibenarkan melihatnya tanpa ada syahwat pada selain meminang juga. Oleh kerana itu, untuk meminang itu satu hal yang terkecuali, maka sewajarnya dibolehkan melihat lebih daripada keadaan yang terbiasa. Ada sebuah hadis Nabi SAW daripada yang dinukilkan, yang direkodkan oleh Abu Daud, idza khataba ahadukumul mar'ata faqadru an yanzura minha ba'da ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Apabila seorang kamu ingin meminang seorang wanita, maka kadar yang patut dilihatnya untuk menariknya supaya bernikah dengannya dibenarkan kepadanya. Dalam hal ini ada setengah ulama bersikap mempermudah sekali dengan kadar yang dibolehkan melihat,
dan setengah yang lain bersikap memperkeras dan mempersempit kadar yang dibolehkan. Yang sebaiknya ialah pertengahan dan tidak di berat sebelah. Setengah para peneliti membataskan kadar yang patut dilihat dibolehkan oleh seorang peminang melihat kepada wanita yang dipinangi zaman kita ini ialah dalam keadaan pakaiannya ketika dia duduk dengan ayah bundanya, dengan saudara maranya dan mahramnya tanpa segan silu. Tambah mereka lagi, menurut mafhum dari hadis tersebut itu, dibolehkan si peminang itu mengajak wanita yang tak dipinangnya keluar bersama ayahnya atau salah seorang mahramnya, sedang wanita itu mesti dalam keadaan pakaian yang dibenarkan syarak, untuk menziarah tempat-tempat yang biasa mereka berziarah atau tempat yang dibolehkan oleh syarak pergi kepadanya. Supaya lelaki yang ingin minang itu dapat melihat akal pemikiran wanita itu, kelakuan, tingkah lakunya dan rupanya, kerana semua ini boleh dikirakan termasuk dalam mafhum maksud kata-kata Nabi SAW yang diungkapkan kadar yang patut dilihatnya untuk menariknya supaya bernikah dengannya. Lelaki yang ingin meminang itu boleh melihat wanita itu dengan pengetahuannya dan pengetahuan kaum keluarganya. Begitu juga boleh melihat kepadanya tanpa pengetahuannya dan pengetahuan siapa dari kaum keluarganya, selama dia benar-benar untuk meminangnya. Berkata Jabir bin Abdullah menceritakan darinya, ketika hendak meminang istrinya, saya pernah bersembunyi di balik permohonan untuk melihat wanita yang bakal aku nikahi itu. Daripada berita yang disampaikan oleh Mughirah sebelum ini, dapat kita membuat kesimpulan bahawa seorang ayah muslim tidak seharusnya menahan anak gadisnya daripada dibolehkan dilihat oleh lelaki yang tak meminang, kalau memang lelaki itu jujur, meskipun ada kebiasaan yang menganggap cara sebegitu tidak wajar. Kerana yang semestinya bahawa semua adat kebiasaan itu wajar tunduk di bawah petunjuk syariat, dan bukan syariat mesti tunduk kepada adat kebiasaan. Yang demikian tidak dibolehkan bagi ayah atau si peminang atau yang dipinang meringankan perkara melihat ini sama sekali, sehingga sesuatu yang tidak diingini antara muda-mudi itu atau dalam peminangan dengan dibiarkan mereka keluar berdua-duaan ke tempat-tempat hiburan, di tempat persiaran, pasar-pasar, sinema, padahal tidak ada seorang pun dari mahramnya ikut sama, sebagaimana dilakukan oleh anak-anak muda yang cintaan yang suka meniru kebudayaan dan adat kebiasaan orang-orang barat dan tradisi pemikiran barat. Sikap berlebihan yang terlampau ke kanan sekali yakni terlalu ketat, dan ke kiri sekali yakni terlalu longgar adalah perkara yang ditolak oleh tabiat Islam. Boleh faham tak? Faham kan? Jelas. Maknanya sebab itu orang Melayu kita ni dia buat betul, cuma dia otter sikit. Dia kata, jah, kau ni duduk aja, keluarlah dengan bakal tunang kau tu. Itu masalah dia. Tapi kalau orang dulu ni, bila ada setengah tu datang, katakan orang bakal nak minang ni, kan datangan dia ni dah merisik lah masa itu. Lepas merisik dia datang, pasal nak bagi kenen, orang bagi kenen kan, nak kenen kan dia datang, Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam, apa khabar, sihat kan, nak kenen. Dia pun beritahu, jah, buatkan air, kata dia. Apa maksud itu? Supaya dia yang hidangkan. Jemputlah minum, lagi itu kan. Tak, orang Melayu ni, cara kita orang Melayu dia tak sama lah. Pasal orang Arab dia memang, yang disebut Dr. Syub Al-Qaradawi, orang Arab ni dia kadang-kadang dia punya melampau tu yang saya sebut di awal tadi, dia shock, culture shock. Sebab yang mengikat dia bukannya agama, yang mengikat dia apa? Adat dia. Jadi adat itu kadang-kadang sampai tahap tak boleh tengok, tak, jadi dikelubung habis semua, dia macam bawa kelambu kulu kiri lah sungguh. Sebab itu ni Dr. Syub Qaradawi sini tulis. Jadi maknanya tidak ada masalah, kaedah orang dulu tu okey. Tapi yang masalah sekarang ni, bab kata Dr. Syub Qaradawi dalam tafsir, dalam terjemahan buku ini, ada yang jenis golongan ke kiri ni yang terlampau bermudah-mudah. Apa nama, Karim pula dah, Karim bapak mentua dia. Si Mazlan ajak keluar, okeylah. Nak ke mana tu? Ke Kelumpur, bukan main jauh lagi. Dululah kan, dulu kalau duduk Sungai Buloh kalau Kelumpur tu kira jauh lah tu. Kalau tuan duduk Kampung Pandan ni kira tak jauh lah. Tak, maknanya dia terlampau juga tak boleh. Tapi terlampau, oh tak, minta maaf belum kahwin kan, belum kahwin, tengok, no, cannot, bawa bertenang, kawan tu nak kahwin. Sebab maksud pandang tu, sebab tu ada setengah orang kata pandang muka dan tapak tangan. Saya dulu zaman saya belajar,
Dia orang ada satu lagi ni dia panggil, di antara student ni kami panggil Batul Muslim. Dia nak canonkan pelajar ni lah. Ada yang nak kahwin dah, mak bapak benarkan, kahwinkan. Memang tengok muka, tengok muka. Tangan, hulunya begitu. Dekat balik tirai. Semua. Zaman saya belajar dulu setengah tu, ustazah-ustazah yang dipanggil apa? Panggil apa istilahnya? Orang Malaysia panggil apa? Kalau kami panggil sana syadid lah, ataupun kat sini ni panggil ekstrim lah kot. Kan? Bercakap pun pusing belakang. Ada apa Ustaz? Kita kalau kan kita pun malas menghadap dia, kita pun bercakap pandang dinding sini. Elok lah tu. Ibu-ibu sekalian, dalam agama, orang yang nak berkahwin ni dia kena ada unsur tarikan. Unsur tarikan ni maknanya bukan tarikan dalam konteks kita panggil apa istilah satu lagi ni, ini menggoda, bukan. Tarikan ni supaya yang lelaki itu tertarik untuk mengahwini dia. Mana orangnya? Yang ini. Oh, okeylah kata dia, kan? Okeylah tu tak tahulah apa benda yang okeylah. Ada setengah orang dia tengok cabi-cabi, dia tak mau. Kadang muka tak cabi, tapi orangnya cabi, ada juga. Kan? Kadang muka cabi, orangnya tak cabi. Itu orang nak kahwin, kita nak salahkan macam mana? Dan itu masing-masing punya kecenderungan. Ada orang dia tak suka sangat muka macam orang putih sangat ni. Putih-putih ni kata ni bukan orang Melayu, saya suka yang hitam manis. Itu dia nak, itu pelang dia lah. Faham ke tidak? Ada orang kata, oh ini bukanlah nak berkahwin, ini ikut nafsu, bawa tenang kak. Sebab itu konsepnya, mata tu memandang, maka akhirnya mudah-mudahan dia akan menempellah di dalam hati. Itu matlamat dia. Tapi bukan saya saja tengok boleh tahan, lawak. Ni pun lawak juga. Ini apa hal kau sebenarnya? Ingat apa? Itik gantung tu, itik gantung. Itik gantung kan digantung semua kat kedai tu. Bukan. Jadi ada tujuan. Okey. Kadang-kadang dia pun tak ada apa benda pun. Oh kak, betul tak? Katalah anak kita ni hitam manis. Ada orang sawo matang, hitam manis, putih melepak, macam-macam. Orang ni dia yang datang Minang, dia tak ada dalam kepala dia hitam manis ke, putih melepak ke, sawo matang ke, tak ada. Tapi bila tengok, okey juga ke tidak? Wahal anak kita yang ni hitam manis, kan? Jadi sebab itu dalam agama dibenarkan, tak ada masalah. Ada setengah orang dia tak heran pun, inilah orangnya, okey. Sebab tu dia kata boleh keluar untuk maksud melihat, itu termasuk tingkah lakunya, kan? Tapi bukan keluar sendiri, kena teman lah. Tapi kadang-kadang mak-mak ni dia suruhnya anak dia umur 3 tahun yang minta 20 sen 20 sen kan? Cerita Piramli tu kan, 20 sen kata dia, tidak cakap dengan mak, itu tak boleh pakai, maknanya dia boleh dirasuah. Faham makcik? So boleh kita, tapi kita bila bawa dia keluar, tak payahlah kita duduk kat meja tu juga. Kita duduklah meja sebelah, dia duduklah meja situ. Kalau kita duduk meja tu, memang jawapannya penuh disiplin tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata dia. Itu je sama sudah. Tak apa kita duduk sebelah, supaya dia ada rasa malu kalau dia nak buat perkara yang tak semenggah. Mungkin ketika tu dia nak tengok macam mana cara fikir awak nak order apa, kan? Dia nak tengok, tak minat lah benda macam ni, tak minat lah. Oh, kawan tu mikir, ni besok kalau kahwin aku jenuh ni, kata dia. Maknanya sorry I nak jadi diri I sendiri. Kalau belum kahwin kau jadi diri kau macam ni, lepas kahwin aku tak tahu macam mana kau punya diri kau yang sebenar. Faham ke tidak macam ni? Jadi sebab itu maknanya yang disebut oleh pengarang kitab ni, supaya dia boleh melihat watak.
Dia bukan saja melihat soal kecantikan. Kadang-kadang kecantikan ni ada orang dia tak dikira pun. Sungguh, saya banyak je jumpa orang, suaminya bukan main handsome, isterinya lawa menurut suaminya, tapi tidak menurut saya. Tak, itu realiti. Sebab itu pilihan orang. Ada orang perempuan, Allah mak lawanya, suaminya Masya Allah, yang pecah rumah semalam, itu lebih baik lagi mukanya. Pecah rumah semalam. Tak maaf orang lelaki kat luar. Tak, itu realiti dia kan. Tapi itu subjektif. Betul tak? Sebab mungkin ketika dia melihat, dia nampak kejujuran pada, walaupun suami itu mungkin taklah handsome, tapi kejujuran itu nampak. Ini salah ni bukan kopi, ini Nescafe kata dia. Itulah jujurnya pun. Contoh. Sebab itu saya nak bagi tahu, kadang-kadang kita terlampau ketat. Ini anak saya, boleh tengok muka dan tepuk tangan je. Memang dia hantar gambar muka dengan tangan je. Macam tu. Kadang orang kita, orang suruh mengaji tak nak. Udahlah, baliklah. Nanti kita sambung lagi pembinaan yang haram. Cukuplah tu. Ibu sekalian, kita sambung. Ini bulan apa? Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Itulah nanti saya cuba kenen-kenen dengan Kak Zaimah lah nanti. Kita dah nak raya pula dah. Nak puasa kan? Maknanya kalau ke depan, kalau kita jumpa tu, tengoklah kalau rezeki kita jumpa lah bulan puasa. Kalau tidak, kita jumpa lepas raya je lah. Ya, insyaAllah. Saya sebenarnya bawa balik pada Mekah. Ya, suara hilang-hilang sikit. Ala kulihal, ibu sekalian, sikit je saya nak beritahu, kalau siapa yang nak ikut pada 19-12 ni, masih ada kosong lagi untuk program KSK 5.5 pula 5.0 program apa nama ni, kehidupan selepas kematian di Aceh, ya, Kembara Aceh 5.0. Ini untuk yang bulan Februari punya. Lepas tu kita cuti bulan Ramadan, lepas tu kita sambung balik lepas Syawal. So kalau ada yang nak ikut, masih ada kosong lagi. Tak banyak lah, Alhamdulillah. Saya ingat dah 20 lebih dah yang mendaftar. Kita bawa satu bas saja. Alright. Pada 19 hari bulan, 19, 20, 21, 22. 4 hari 3 malam, 1970 all in. Hotel, makan, minum, termasuk bagasi 20 kilo. Itu untuk yang daftar awal lah. Itu sebab kita suruh daftar awal. Kalau tidak, orang Melayu ni payah. Dia punya wahyu jenilah minit. Dia ingat kapal terbang tu tunggu dia katnya. Jadi siapa yang daftar awal, kita bagi bagasi 20 kilo seorang. Dan juga makan pergi balik dalam kapal terbang tu ada juga. Makan di sana memang ada, makan pergi balik tu kita bagi juga. Itu untuk yang daftar awal saja, nak suruh orang daftar awal. Okey, siapa yang nak, ada kosong lagi pada 19, 20, 21, 22. Okey, insya-Allah 3 modul kita akan kongsikan sepanjang kita 4 hari 3 malam di Aceh sana, insya-Allah. Okey. Itu saja saya nak wawarkan untuk hari ini. Oh, ada Kak. Apa tu Kak? Tak apa Kak, tak apa. Oh. Baik, tak apa. Allah Akbar. Kita ambil kesempatan sikitlah sebelum kita beredar. Ada satu permintaan daripada jemaah Surau Al-Falah di sini. Ayolah. Bukan. Ni daripada orang ni lah yang minta ni. Untuk anak saudaranya Farah Liana binti Muhammad Akhir. Dia akan jalani pembedahan Rabu ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesembuhan kepadanya, dan mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan dan diberikan apa nama ni, kejayaan lah dalam pembedahan tu nanti, insyaAllah. Kita doa sama-sama ibu sekalian ni. Kita mohon mudah-mudahan Allah makbulkan permintaan kita, insyaAllah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala ahdika wa wa'dika mustata'in.
na'udzubika min syarri ma sana'na nabu' laka bi ni'matika 'alaina nabu' bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah dengan doa yang dibaca oleh Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, ketika mana dalam keadaan kesempitan, ketika mana dalam keadaan kesedihan, dalam kepayahan yang memerlukan jalan keluar daripada-Mu ya Allah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim, ma syaa Allahu kana wa lam yasha' lam yakun, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, na'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inna na'udzubika min syarri nufusina wa min syarri kulli dabbah wa anta akhizun bi nasiyatiha, inna rabbina ala siratin mustaqim. Allahumma rabban nasi izabil ba'sa ishfina anta syafi la shifaan illa shifauka shifaa'un la yughadiru sakma wala alama. Bismillah a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nasallallahu alazim rabbal arsyil azim ayyashfina shimardana shimarda alna shimardal muslimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Ayuh, sakat tu dulu muslimin, jumpa lagi pada masa akan datang. Qul qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.